saya belum jemput lagi. Tapi kita nak tumpang famous. kita semangat. Jangan cakap macam tu. Kita semangat sebab kita dah lama tak buat sebenarnya. Apa yang kita nak buat hari ni kah? Kita nak buat Ketuk-ketuk Ramadan. Gila Rosli, ketuk-ketuk Ramadan. tu ketuk kepala kau orang. Orang sebenarnya tunggu kita untuk kita buat cerita seram kah? Serius ah? Ya, orang tunggu untuk kita bergabung untuk menyeramkan hari mereka. Guys, hai, assalamualaikum, sawadi, cha. It's me, Kenan Judge, and kali here kita orang hari ni akan membincangkan sedikit tentang isu bulan puasa ni. Ramai sangat orang macam cakap kan, bulan puasa kan syaitan kena apa? Kena ikat. Mana ada hantu? Kau dia je lah yang tak kena ikat. Tak, bukan geng. Dia dah cukup tali nak ikat aku. Stop it. Get some help. So yeah, itu dia kali. Macam aku cakap tadi, ramailah budak-budak cakap kan, mana ada hantu lah bulan ni, mana ada hantu, jin kena ikat apa semua bagai. Tapi as I get older masa aku budak-budak pun aku macam tu. Tapi bila aku makin besar aku nampak je. Bukan nampak lah, masa aku ada je terdengar yang jin ni mengacau pada waktu dalam Ramadan ni. Tak kena ikat pun. Tapi itulah macam aku sendiri pun, aku selalu juga dengar benda-benda tu kan. Orang selalu kata macam bulan setan tak ada hantu. Bulan setan tak ada hantu. Kisah bulan puasa tak ada hantu, jin kena ikat apa semua. Tapi aku rasa macam ada je pengalaman-pengalaman seram yang aku lalui juga waktu bulan puasa macam. So aku macam agak confused. Kalau katalah betul semua jin diikat, apa benda pula yang mengganggu tu sebenarnya? Yes. So bagi pendapat aku lah kan, sebenarnya ini otak aku je lah fikir syaitan yang membisik-bisik tu dia kena ikat. Tapi jin yang menyamar jadi hantu raya, hantu pocong, hantu pontianak, yang tu tak kena ikat. And then ada juga yang mengatakan kalau hantu tu dibela masyarakat Melayu kita dibela, yang tu pun tak kena ikat. So maybe yang that one lah yang mengganggu. And then yang dihantar apa semua bagai kan, memang diorang diganggu lah sebab memang dah sasah dituju. Sasah dihantar untuk mengganggu. Yelah, sebab aku pun macam terfikir juga macam kalau betul semua benda tu diikat, macam mana pula orang yang dah disihir? Maksudnya orang yang dalam tempoh disihir, tempoh berubat, adakah masa tu diorang dalam keadaan sihat? Jadi sebenarnya tidak ya guys. Kalau yang kena sihir tu, kalau diizinkan Allah untuk sihat-sihat lah. Tapi tidaklah disebabkan bulan Ramadan mereka sihat, tidak. Diganggu, tetap diganggu. Cuma ada satu benda lah, ada satu fakta yang aku baca kan. Ada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda yang bermaksud apabila datangnya Ramadan maka dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Maksud dibelenggu tu adalah dipenjarakan syaitan-syaitan. Okay, that's why lah orang masyarakat Melayu kita selalu cakap syaitan itu dipenjarakan. Sebenarnya tidak. Bila aku baca balik, kesimpulannya hanya sebahagian syaitan sahaja yang dibelenggu, iaitu yang ganas. Yang ganas-ganas, yang betul-betul garang. Manakala yang lain masih ada. So bila kita kata yang lain masih ada, so no wonder lah memang ada gangguan-gangguan dalam masyarakat kita ni pada bulan puasa. Dan juga benda tu sebenarnya membawa maksud bila kita berpuasa kan, kita menunaikan ibadah, iman kita meningkat. Bila iman kita meningkat, syaitan tak dapat menembusi kita terlalu banyak lah. Bukanlah tak boleh langsung, tapi orang yang beriman ni dia kalis syaitan gitu. Begitu. Jadi korang kalau tak nak syaitan bisik-bisik, korang kena kuatkan iman korang. Aku nak tanya pendapat kau, tapi kita skip dulu. Sebab aku nak cerita dulu dekat orang ni, like apa gangguan yang aku kena pada bulan Ramadan. Percaya ataupun tidak, benda ni memang ada. Cerita dia macam ni Kak. Dah lah bulan puasa, lepas tu dekat masjid pula tu. Cerita dia malam-malam lepas sembahyang tarawih kan, my father ada tadarus. Jadi anak-anak dia ni pun ikutlah sampai pukul 12 baru boleh balik. Lepas pukul 12 ada moreh. And then kami ni, which is Hanan dengan Hanani ni kan, nak terkencing masa tu. And untuk pengetahuan korang, masjid wilayah
bahagian perempuan nak pergi toilet dekat Anjong C, bahagian lelaki dekat Anjong B. Manakala kita orang ni moreh dekat Anjong B. Anjong B dengan Anjong C terlalu jauh untuk kita orang masa budak-budak dulu. Lepas tu dekat tandas perempuan tu pula ada bilik jenazah, bilik mandi jenazah. So kita orang tacut lah. Nak dijadikan cerita, nak terkencing punya pasal kita orang pergi toilet lelaki. Okay, you guys bayangkan toilet lelaki ada tempat wuduk lelaki. Tempat wuduk lelaki dia orang tak tertutup. Kan? Dia orang tak tertutup, so dia orang boleh nampak luar. Okay? Jadi aku pertama kali melangkah ke dalam tempat wuduk lelaki tu, aku dengan Hanani macam dah rasa vibe lain macam. Dan tiba-tiba melangkah dalam 3-4 langkah ke depan, adik aku yang Hanani ni, dia macam agak dia keciong lah. Dia macam apa, menggelabah ais tu kan. Aku macam, kau kenapa? Jom je lah, aku cakap macam tu kan. Aku ingatkan dia ni takutkan lelaki ke apa ke, sebab aku pandang kat surrounding kan, mana ada lelaki. So aku macam, tak apa, ikut jom. Lepas tu bila aku langkah ke depan sikit, baru aku macam terperasan something dekat bahagian luar. Ada satu benda putih kat depan aku yang menyebabkan aku rasa macam nak pandang daripada bawah sampai ke atas. Bila aku pandang sampai ke atas tu, dia punya muka ni hitam gelap baik. Bukanlah hitam gelap yang black tu tau. Dia hijau-hijau tanah tu. Hijau tanah hitam macam tu. Berlumut ke? Berlumut lah. Hangus ke apa? Berlumut. Kalau hangus dia merah-merah sikit. Okay. Dia berlumut macam tu. Lepas tu aku pandang belah atas, baru aku perasan benda tu ada, you know, something like ribbon. Yes, ada ribbon. Dia ada ribbon panjang tu. And then kedudukan dia macam mana tau? Ini kan ada dinding kan? Dia duduk macam ni. Oh, dia bersandar. Dia bersandar, geng. Penat terawih? Lepas aku macam, bila pandang atas tu baru dah otak aku ni kalkulat. Pocong. Aku terus macam, Nani! Macam tu kan. Lepas tu dia pun lari. Nani nampak tak waktu tu? Lepas tu aku melembang. Okay, whatever. Lepas tu bila kita orang dah masuk dalam tempat moreh tu kan, aku macam bincang dengan Nani, awak nampak tak? Nampak kakak, orang dah panggil awak dari tadi lagi. Kesian budak tu. Rupanya dia dah nampak pocong tu, tapi dia terpaksa melangkah ke depan. Aku yang tak nampak daripada awal. Tak, kiranya kedudukan korang kalau kata korang melangkah ke depan, korang makin dekat ke ataupun makin jauh? Makin dekat. Makin dekat dengan benda tu. Patutlah adik aku kacong sangat kan, dia menggigil panggil aku. Okay. Tapi itulah nasib seorang adik dia tetap kena ikut cakap kakak dia. Dia lebih takutkan kakak dia lebih daripada dia takutkan pocong tersebut. Gitu. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, datangnya daripada kawan aku, bukan daripada aku. Tapi di bulan puasa juga. And then kawan aku ni, cerita dia daripada makcik dia. So nak dijadikan cerita, makcik dia adalah seorang cleaner di salah sebuah shopping mall. Makcik dia selalu shift malam lah, shift yang paling last sekali tu makcik dia. Tapi masa tu makcik dia adalah orang baru dekat situ. Okay. So ada satu apa? Ada satu orang kata toilet ni, dia selalu masuk situ untuk cuci. And then tiba-tiba at the late night macam tu, dia dalam toilet sebelah. Toilet dalam sebelah ni, gongci ni. Dia dengar suara macam tu. Suara budak kecil. Okay. Waktu bulan puasa dengar orang nyanyi lagu Raya Cina. Yes. Okay. And then gongci ni. Budak. Okay, budak. Lepas tu tiba-tiba dia dengar juga suara orang tua macam syang cakap. So dia calculate that budak tengah bercakap dengan mak dia dalam bilik air sebelah. Okay. And then biasalah guys, cubicle toilet, bawah dia tu kan ada kosong. So dia nampak tau bawah tu ada kasut budak. Dia nampak ada budak. Okay, tak apa. Okay. Tiba-tiba esoknya lagi dia pun buat benda yang sama pada waktu yang sama. Diorang kan ada jadual. Dia dengar benda yang sama. Kongsi ni. Lepas tu dia macam ini macam kejadian semalam. Tapi tak apalah, mungkin dia kata masa tu memang itu adalah pekerja dekat situ yang bawa anak dia masuk ke apa kan.
Dan kalau kata pekerja situ buat anak dia masuk pun takkan tiap malam anak dia lagu orang Cina. Itu baru 2 kali kan. Itu baru 2 kali, dia boleh fikir baik lagi. Kali ketiga, benda yang sama. Kongsi ni. Masalahnya dia rasa waktu yang sama, nada yang sama, and then cara yang sama. Cuma dia tak pernah nampak Cina tu keluar daripada bilik air tu. Okay. Dia tak pernah nampak sebab bila dia dah settle, diorang tu masih lagi dalam bilik air. Yelah hari pertama, hari kedua diorang kisah apa kan, dia macam biarkan je lah. So hari ketiga ni dah datang keraguan. Dia rasa macam nak tunggu kat situ. So dia pun buatlah kerja lambat-lambat apa semua bagai. Diorang berdua tak keluar pun. So kat situ dah datang suspicious je lah. Tapi masalahnya pintu toilet tu memang bertutup lah. Dia just nampak bawah tu memang ada kaki tu je. Okay. Lepas tu bila hari ketiga tu kan aku cakap, dia dah tunggu lama, diorang tak keluar. So dia macam okey lah, tak apalah, dia let go. Bila dia let go, esoknya dia tanya dengan orang-orang situ, kawan-kawan dia cakap, ada satu pekerja Cina kot kan, dia selalu bawa anak dia masuk bilik air bawah tu. Korang pernah jumpa tak? Dekat sini lah bermulanya baru dia tahu. Orang lama pun cakap sebenarnya memang gangguan sentiasa hari-hari akan ni apa tu? Pintu bilik kena ni kan. Okay. So pekerja lama dekat situ cakap apa tau? Dia kata akak yang akak dengar tu sebenarnya bukan manusia. Memang pada bulan tahun baru Cina ni, bulan 2 ni, diorang memang akan sentiasa ulang tayang benda yang sama. Satu orang Cina anak dan satu orang mak berbangsa Cina. Dia memang akan sentiasa mengguna toilet tu, tapi dia tak kacau orang. Sebab tu akak orang baru kan, sebenarnya akak tak perlu pun basuh toilet tu pada waktu malam. Akak settlekanlah waktu petang. Nanti kita tukarkan jadual macam tu. So maksudnya mungkinlah ada siapa lah nak pedajal makcik tu kan. Dia pergi letak makcik tu buat malam. Buat malam kat situ kan. So so makcik tu pun dapatlah pengalaman mendengar Cina 2 orang ni. Cuma sayangnya kita tak tahu kenapa 2 beranak ni mengganggu kat tempat tu. Mungkin dia mati dekat situ ke, wallahualam lah, kita tahu. So jangan confuse guys, kita bulan Ramadan tapi clash dengan bukan jadual, kalender Melayu kita, kalender apa, Masihi kalender Hijrah dia clash dengan kalender Masihi begitu. So cerita ni back to 19 years ago 19 something. 19 something lah, I dah tak ingat berapa. Aku belum dengar lagi pendapat kau. Aku bebel aku lupa nak tanya pendapat kau pasal hantu di bulan Ramadan ni. So macam mana Ika hantu di bulan Ramadan bagi kau? Bagi aku, kalau kata hampa nak dengar, apa kenalah pergi kat channel aku. Lah, ni channel aku Kenapa kau nak cerita kat channel aku pula kan? Tepuk dulu Kang. Okay guys, kita akan bersambung dekat channel Ikali right now. Let's go.